Okey, jadi yang seterusnya. Mak saya ingatkan juga tadi, bukan setakat baju gini-gini perbincangan. Kemudian dia kata, ingatkan juga tentang bab bersuci ni. Hadas kecil, hadas besar ni. Perhatikan anak-anak kita. Kita tahu kalau ikut mazhab Syafi'i kita, istibrak. Istibrak, tahu kan istibrak? Istibrak tu adalah kalau ikut hukum fiqh, ia wajib kita buat. Maksudnya istibrak ni selepas buang air kecil, bukan air besar. Kita diminta untuk macam tekan sikit ataupun berdehem tu. Kalau malu nak berdehem, tekan-tekan je lah. Kalau kat tandas awam kan, orang kat luar pun nyambut juga, Maksudnya, sebenarnya berdehem tu bukan dehem dekat sini. Dia dehem macam dekat perut. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan sisa baki-baki najis yang masih ada. Perasan tak? Kalau kita laju-laju lepas buang air kecil, kita akan bangun, lepas tu rasa macam nak kencing lagi. Maksudnya dia tak habis keluar. Sebab itu kena ajar anak kita, lepas buang najis, tunggu, jangan cepat-cepat nak basuh. Sama ada tekan di bahagian ari-ari ataupun berdehem sikit. Bukan dehem dekat ni, maksudnya tekan perut. Subhanallah akan keluar yang akhir-akhir sakit baki. Kalau kita contoh minum air apa-apa yang berabuk kan yang last kali tu ada bawah berabuk tu. Yang tu kan tak elok kalau kita minum kan, habuk yang berkeladak bawah tu. Sama juga dengan air kecil. Yang akhir tu dikatakan oleh para doktor yang tu yang paling bahaya. Boleh menyebabkan pelbagai penyakit berkaitan dengan pundi kencing. Maksudnya yang last tu perlu dibuang. Sebab ramai mana disebabkan tersebut solatnya tak sah. Kenapa? Bila dah berlaku pergerakan, mula pergi buang air kecil, lepas tu pergi solat, berlaku pergerakan dalam solat, air tu jadi keluar. Sebab itu kadang-kadang kita pun tak perasan, kenapa bau hancing? Rasa macam tak ada terkucil pun. Tapi rupanya dia terkeluar, yang sisa akhir tu dia keluar melalui pergerakan selepasnya. Perkara ni jangan rasa macam susah ke apa ke. Allah bukan nak menyusahkan kita, melainkan nak menyucikan kita, nak membersihkan kita. Dan ada hikmah yang besar. Daripada itu kita akan selamat daripada pelbagai penyakit yang kita tak boleh fikir. Terutamanya penyakit yang berkaitan dengan pundi kencing dan sistem badan-badan yang melibatkan pembuangan air kecil dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi sebab itu bila nak cerita bab menyempurnakan wuduk, hadis tu tadi tu kan. Sebab kelebihannya akan dibukakan 8 pintu syurga tu. Bila orang itu dia sangat menjaga bab bersuci, dia tentulah hanya mampu dibuat oleh orang yang beriman. Sebab ia bukan benda yang mudah. Tapi bagi orang yang beriman, ia tidak membebankan. Bagi orang yang beriman, dia akan sedaya upaya memenuhi keperluan. Kemudian, ujian besar bagi wanita hari ini, bila ambil wuduk, ada banyak perkara yang boleh menghalang wuduk. Contoh, pakai rambut pula, apa ni? Bulu mata palsu. Hari ni saya tengok dulu orang kahwin je pakai. Masalah hari ni nak pergi kerja pun pakai, itu pun pakai. Artis-artis pun ramai yang pakai. Jadi follower ni, anak muda ni yang follow IG ni, ada pula macam-macam cara yang mudah. Allahu Akbar. Hari tu ada satu tempat muslimat ni, remaja ni tanya, Ustazah boleh tak pakai, apa istilah dia? Saya tak ingat dah bahasa Inggeris. Tapi rupanya kaedah sekarang ada kaedah tatu bulu kening. Tatu bulu kening. Saya tak tahu, saya baru tahu dalam 2 minggu lepas. Maksudnya dia dah lukis bulu kening siap-siap, takkan hilang selama-lamanya. Maksud kalau nak lukis guna apa nama? Nak guna celak-celak kan nanti tanggal, nanti hilang. Jadi dia pergi je ke salon untuk buat kekal. Jadi dia basuh muka, dia cuci muka ke apa, memang takkan hilang. Senang, kekal terus. Rupanya dia kata, Ustazah, remaja dah ramai buat, kawan-kawan dah ramai buat. Pelajar universiti, pelajar ni jadi nampak cantik je, kening dia terbentuk je. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu cabaran mendidik anak muda hari ini, kita dah jaga betul-betul dekat rumah ni. Tetapi bila dia masuk universiti,
kita tak nampak dia, dia pun tak nampak kita. Dia dengan kawan-kawan, subhanallah. Hanya keteguhan iman sahaja yang boleh menghalang anak kita untuk terpengaruh. Okey, kita akan kupas bab keteguhan iman tu. Ni, bila pakai tattoo ni, maksudnya ia automatik terlampau menghalang daripada wuduk. Kemudian bila pakai bulu mata ni, dia ada satu alat macam gam. Kalau tak pakai gam tu, tak ada nak melekatnya. Kan kelip, tercabut. Ataupun tak berkelip-kelip tu, kenapa keras je tu. Jadi macam mana dia boleh berkelip, berpeluh, tak tercabut? Ada satu bahan untuk menampalkannya. Jadi bahan itu menghalang wuduk. Allahu Akbar. Kemudian macam-macam lah alat makeup, alat solek pada hari ini. Bila iklan, boleh tahan 12 jam. Boleh tahan 24 jam. Jadi ramai sangat anak muda kita terpesona. Jadi dia pula bila nak keluar, dia rajin tampal, tempek dan sebagainya. Tapi bila dia nak solat, dia berkira-kira untuk ambil masa nak remove semua tu. Tapi saya bukanlah berhajat untuk bincang tentang bab tabarruj. Tabarruj ni, subhanallah, tabarruj jahiliyah. Tabarrujlah hukumnya boleh jadi haram. Sebab itu bila saya tengok kitab-kitab yang perbincangan sekarang bab hukum bersolek contohnya, memang ada keringanan bersolek dalam keadaan yang nipis. Maksudnya pakai sekadarnya, tidak mahu nampak pucat, ataupun tutup celah-celah di wajah. Yang celah itu boleh mengganggu sekian-sekian dirinya, ataupun orang duk tengok pun tengok. Kadang tak reti nak kontrol mata tu kan. Jadi dia pakai untuk sekadar menutup celah dan sebagainya, subhanallah. Maka Allah tahu niat dia apa. Tapi kalau niatnya untuk bertabarruj, tabarruj ini membawa maksud untuk menarik perhatian. Dia ada kaitan dengan perkataan buruj, iaitu satu bintang yang sangat indah. Bila bintang itu keluar, semua bintang lain umpamanya tenggelam. Jadi orang yang bertabarruj, tabarruj hukumnya adalah haram. Jadi kita tak boleh cakap bersolek je terus tabarruj sebab berat. Ada juga solekan tu maksudnya nipis sangat, tak nampak. Maksudnya biasa saja. Tak adalah ketara, cuma sekadar muka tu nampak segar sikit. Bibir tu tak pucat sangat contohnya. Sebab kalau tak orang duk tanya, awak sakit ke? Tak. Jadi letih ustazah duk tanya sakit. Saya sapulah sikit. Memang ada orang macam tu. Nampak pucat, tak bermaya. Macam sakit kronik je kan. Jadi subhanallah. Ada pula yang masalah macam ni. Masa jahil dulu. Bukan jahilah, masa jahil dulu. Zaman dulu makcik-makcik ibu-ibu sekalian, 30 tahun lepas, 40 tahun lepas, umur masa tu tahun 80-an, 70-an. Kan zaman tu kan, ya Allah, kan main lagi kan. Makcik-makcik ni tak tahulah pakai skirt kot dulu kan. Skirt atas lutut, betul tak makcik? Free hair dulu kan. Sekolah convent, apa semua kan, convent. Lepas tu, betul, memang macam tu. Zaman 40 tahun yang lepas, jarang wanita pakai tudung. Kalau pakai sekap tu ustazah lah tu kan. Betul, zaman tu mak saya cerita. Pakai sekap tu ustazah, dah warak dah tu. Pakai skirt atas lutut, bawah lutut. Lepas tu baju ni terbuka apa semua ni. Lepas tu dikata dulu ni, kening cukur. Kening cukur. Lepas tu saya jumpa berapa orang jemaah saya di Negeri Sembilan. Saya tengok dia lukis betul-betul. Dia kata, ustazah, sebenarnya makcik dulu cukur sampai habis, tak tumbuh-tumbuh dah lepas tu. Jadi, kalau sekarang makcik tak lukis, tak letak apa ni, tak letak apa, celak, ya Allah, kenapa tak ingat. Letak celak, ustazah, orang nampak makcik macam alien. Cuba bayang kalau tak ada ni, kan macam alien. Jadi, di situ ada perbincangan ulama. Contoh, seorang wanita yang sakit. Kan sakit, kemo, habis gugur semua. Jadi, memang akan nampak pelik. Maka dibenarkanlah untuk dia sapu sekadar supaya dia tu tak dinampak pelik, jadi fitnah dan sebagainya. Bukan niat untuk tabarruj. Tabarruj ni kita perlu faham, bukan muka saja. Ada orang bertabarruj dengan pakaiannya. Kerana pakaiannya tu pelik daripada orang ramai, maka mata tertarik pada pakaiannya. Contoh macam ni lah. Mula-mula dulu keluar shawl. Mula-mula kan kau tertarik. Wow. Yang tu lah.
Tapi lama-lama shawl tu dah biasa, dah tak tabarus lagi dah. Kalau contohnya awal-awal keluar tudung bling 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 bling. Jadi bila dia datang semua mata tu sirna belaka. Ui bling bling bling. Daripada jauh dah nampak. Sekarang tudung yang bling 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 tu ada manik tu dah jadi biasa. Dah tak jadi tabarus, dah jadi kebiasaan. Kadang-kadang dia boleh jadi normalize dalam masyarakat. Dulu ni kan mula-mula fashion tu maksudnya. Sebab itu tabarus ni dia boleh berubah-ubah. Contoh orang Arab, dia tak biasa pakai baju kurung. Dia kan pakai jubah hitam, tiba-tiba ada orang Arab tu pakai baju kurung. Tabarus tak? Tabarus, dia jadi menarik perhatian lelaki. Orang Arab tengok, ui cantiknya. Padahal bagi kita baju kurung tak ada hal. Tak ada masalah. Ada orang tabarus dengan kasut. Kasut tumit tinggi, high heel, jalan pula ketang-ketung, ketang-ketung, ketang-ketung. Menarik perhatian. Ada orang tabarus dengan tangan dia. Dilukis-lukis, dicantik-cantikkan. Jadi orang menarik perhatian untuk orang memandang tangan dia. Subhanallah. Jadi begitulah. Beberapa tabarus jahiliyah dulu memang Nabi ada sebut, ada tu makai tumit tinggi sehingga berbunyi, lepas tu bau harum dan sebagainya. Jadi semua itulah bab bau tu memang ialah kita faham, itu jelas haram wanita memakai wangian sehingga terhidu kepada lelaki. Sebab apa? Allah nak jaga kita sebenarnya. Pakailah wangi-wangi satu botol sekali pun tak apa di rumah. Pakai wangi-wangi sepanjang di rumah, pahala. Tabaruslah macam mana perupa di rumah, depan suami, pahala. Di luar rumah, dosa. Di luar rumah berwangi-wangian, dosa. Jadi Allah nak bagi kita peluang untuk mendapat pahala, bukan halang. Pakailah lawa-lawa kat rumah kan. Masya Allah.